Kejadian yang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia ya apabila isu OKU di Kemaman, di negeri Terengganu, di negeri negeri yang dipimpin, ditadbir oleh negeri ataupun Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Dan dikatakan juga orang yang menyepak terajang individu-individu adalah walaun-walauntin. Jadi hari ini ya, walaupun kesibukan Perdana Menteri kita berada di luar negara, ya, Perdana Menteri memberikan satu dua kata ya berkaitan dengan isu ini. Jadi kita harapkan kita sebagai rakyat, kita berharap walaun-walauntit ini ya pentaksub ini tidak bertindak melampaui undang-undang. Jadi sahabat semua, apakah yang dinyatakan dalam kenyataan Perdana Menteri kita berkaitan dengan isu ini? Ini yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nepal Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Jadi Perdana Menteri harap kejadian lelaki OKU dipukul tidak berulang lagi. Jadi itu antara message yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau berharap ya supaya rakyat mengambil pengajaran daripada kejadian yang tidak sepatutnya itu. Jadi sekali lagi Perdana Menteri berharap ya kejadian lelaki orang kurang upaya ataupun OKU yang dipukul di Pasar Tani Padang Astaka Cukai dekat Parlimen Kemaman di negeri Terengganu Jumaat tidak lagi berulang. Setiausaha politik Perdana Menteri Azman Abidin berkata, Datuk Seri Anwar juga berharap rakyat mengambil pengajaran daripada kejadian yang tidak sepatutnya berlaku itu. Katanya, apa yang dikhawatiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila kejadian itu adalah seolah-olah mencerminkan masyarakat kita. Pertamanya, kita harap kita hanya melihat orang kena pukul. Kemudian yang lebih menyedihkan apabila seorang OKU dipukul di halayak ramai. Jadi kita tak nak perkara itu memberikan atau mencerminkan masyarakat kita. Tidak sepatutnya berlaku perkara itu. Orang Melayu ini orang yang sabar. Jadi apabila jadi macam itu, ia menunjukkan bahwa kita ada masalah kepada masyarakat. Katanya ketika ditemui pemberita selepas melawat mangsa di ward Hospital Sultanah Nur Zahira. Beliau berkata kejadian itu berlaku apabila terdapat segelintir individu yang tidak mempunyai kesabaran dan mengambil tindakan sendiri. Azman juga meluangkan masa kira-kira 30 minit melawat Nur Al-Falzan dan berkata, keadaan lelaki OKU mental itu kini stabil meskipun mengalami luka-luka dan dijangka dibenarkan keluar ward dalam masa tempoh sehari atau 2 hari lagi. Sebelum ini, tular di laman sosial video berdurasi 1 minit 52 saat memaparkan seorang lelaki dipukul dan diheret oleh beberapa individu di Pasar Tani Padang Astaka Cukai di kawasan Parlimen Kemaman di negeri Terengganu. Jadi menurut polis, siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa berumur 47 tahun itu menunggang motosikal dan memasuki tapak jualan Pasar Tani lalu terlanggar sebuah gerai menyebabkan makanan jualan di gerai tersebut terjatuh. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan perkara ini dan juga message yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berharap ya supaya perkara ini tidak lagi berulang dan diharap juga rakyat lebih bersabar dan jangan mengambil tindakan melebihi daripada undang-undang seperti mana yang berlaku di Pasar Tani di Parlimen Kemaman ini. Jadi untuk perkembangan lanjut juga berkaitan dengan isu ini, pihak polis telah pun mengesahkan suspek ke-6 kes pukul OKU telah ditahan. Jadi itu antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan isu ini. Jadi polis berkata lelaki yang ditahan semalam, lelaki itu ditahan semalam ketika memberi keterangan di IPD Kemaman. Jadi polis telah pun mengesahkan menahan seorang lagi suspek yang dipercayai terlibat dalam memukul lelaki orang kurang upaya di Pasar Tani Padang Astaka Cukai, kawasan Parlimen Kemaman di negeri Terengganu, menjadikan jumlah mereka yang ditahan setakat ini kepada 6 orang. Jadi pemangku Ketua Polis Kemaman Wan Muhammad Jafar berkata,
lelaki yang berusia 35 tahun itu ditahan pada jam 1.50 tengah hari semalam selepas hadir memberi keterangan di IPD Kemaman. Polis juga memperoleh perintah reman terhadap suspek sehingga Kamis ini, katanya semasa dihubungi. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dengan semua suspek yang ditahan berusia antara 18 hingga 60 tahun. Jadi maksudnya sahabat semua, kerana siasatan ini dijalankan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan, ini adalah kes jenayah. Jadi sesiapapun antara mereka 6 individu ini, kalau disabitkan kesalahan, maka gelap dan hitamlah masa depan mereka. Kerana apa? Kerana mereka sudah pun akan mempunyai rekod jenayah ya di dalam data pihak berkuasa, ya, terutamanya pihak polis di Raja Malaysia. Dan sementara itu, Putrajaya Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menerusi kenyataan mengesahkan mangsa yang dipukul merupakan pemegang kad OKU di kategori mental sejak 19 Mac 2023. JKM juga memaklumkan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kemaman telah memberi bantuan intervensi krisis dan sokongan psikologi kepada keluarga mangsa bagi membantu menstabilkan emosi mereka susulan kejadian itu. Jadi JKM kesal, kata mereka, dengan kejadian yang sangat tidak berperikemanusiaan dan di luar batas tata susila kehidupan masyarakat yang diamalkan di dalam negara kita ini, menurut kenyataan itu. Jadi itu antara kenyataan ya daripada pihak polis dan juga pihak JKM ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri pun telah mengesahkan bahwa lelaki berkenaan memang sah ya memegang kad OKU. Jadi ramai juga sebenarnya ya yang mengenali ya individu ini di daerah ataupun di Kemaman ini. Tetapi kerana ketidaksabaran ya, kerana mau tunjuk hero dan sebagainya, mereka pula sanggup memperlakukan perbuatan terkutuk yang tidak berperikemanusiaan kepada seorang individu yang mempunyai kad OKU ini. Dan saya percaya dan seluruh rakyat Malaysia juga berharap tindakan tegas diambil kepada pelaku-pelaku yang tidak berperikemanusiaan ini, yang menunjukkan sikap biadab dan juga menunjukkan sikap yang tidak boleh diterima pakai oleh rakyat Malaysia. Jadi ini harapan kita supaya tindakan tegas ya diambil kepada individu-individu yang biadab dan tidak berperikemanusiaan ini. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Noper Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.